adik-adik pelajar sekalian, hari ini cikgu akan menerangkan bab yang ke-6, masih di bab yang ke-6 elektrokimia. Tapi kita akan pergi ke subtopik 6.2 iaitu sel kimia. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, menerangkan perubahan tenaga dalam sel ringkas, sel kimia ringkas. Dan yang kedua iaitu menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan gambar rajah bagi contoh sel kimia ringkas kita di sini. Atas ni kita akan tunjukkan contoh sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas ini sebenarnya terdiri daripada dua logam. Kita nampak di dalam gambar rajah tu kita ada magnesium dan juga kuprum. Okey, dua logam yang berlainan yang akan dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Jadi elektrolit yang kita gunakan dalam sel kimia ini adalah larutan kuprum 2 sulfat ataupun SuSO4. Okey. Okey, perhatikan kita punya contoh sel kimia ringkas yang tadi sama saja, gambaran yang sama saja. Okey, ia terdiri daripada elektrod magnesium dan kuprum seperti rajah 6.14 yang cikgu akan tunjukkan nanti ya. Dan juga dalam siri elektrokimia dalam rajah 6.5. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Siri elektrokimia yang menunjukkan susunan ion mengikut keelektropositifan. Semakin atas, semakin kedudukannya di atas, semakin mudah ia menderma elektron dan semakin elektropositif unsur tersebut. Okey. Jadi kita akan lihat di sini anak panah dia naik atas bermaksud keelektropositifan akan meningkat di dalam siri elektrokimia. Okey, dengan merujuk kepada sel kimia ringkas tadi seperti rajah 6.14, itu cikgu tunjukkan nanti ya. Magnesium menjadi terminal negatif. Magnesium akan jadi terminal negatif dan kuprum pula akan jadi terminal positif. Hal ini demikian kenapa? Kenapa magnesium yang kena jadi terminal negatif? Kenapa kuprum kena jadi terminal positif? Jadi kita tak boleh pilih sebarangan. Kita mesti merujuk kepada siri elektrokimia. Okay, jadi hal ini demikian kerana magnesium ini lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Kalau kita lihat dekat carta ni pun kita dah dapati bahawa kedudukan kuprum di bawah daripada magnesium, kan? Magnesium terletak di atas manakala kita punya kuprum terletak di bawah. Jadi yang mana satu lebih elektropositif? Sudah tentulah adalah magnesium. Jadi magnesium ini kita akan menjadikannya terminal negatif, okey? Dan kuprum sebagai terminal positif. Jadi magnesium ini ia lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum, memandangkan kedudukannya terletak di atas kuprum di dalam siri elektrokimia. Jadi kamu pelajar kena faham apa itu siri elektrokimia. Kalau boleh kita hafal siri elektrokimia. Tak semestinya kita menghafal. Dia ada cara untuk kita hafal. Ikutlah cara yang mudah dan senang kita guna untuk menghafal. Kalau kita faham, kita tak perlu hafal. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan rajah 6.16. Okey, bab ni pendek saja. So, kita dah menerangkan tentang sel elektrolitik sebelum ni. Ini pula adalah sel kimia.
Jadi ini adalah gambar rajah bagi tindak balas kimia di dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan. Okey. Cuba lihat di sini, ini adalah gambar rajah di mana kita ada litar luar yang disambung dengan voltmeter di sana. Kita ada nampak pengaliran elektron. Nampak tak pengaliran elektron itu adalah daripada anod. Anod. Kita dah belajar daripada sel elektrolitik. Yang terminal negatif akan disambungkan kepada elektrod anod, manakala yang positif akan disambungkan dengan elektrod negatif. Positif. Sesuai Pak Cikgu. Jadi pengaliran elektron mestilah bergerak daripada negatif ke positif. Ia adalah berlawanan dengan pengaliran arus. Okey. Okey, pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. Ini yang kita katakan di mana sel kimia ia boleh menukarkan tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Okey. Lihat gambar rajah di sini ya, sama yang menerangkan gambar rajah di atas ni. Okey. Kemudian kita lihat, kita gunakan dua jenis elektrod yang berlainan tadi kan. Satu magnesium di bahagian anod dan kuprum di bahagian katod yang positif. Jadi perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, kalau kamu lihat ni di akhir eksperimen ni, apa yang terjadi kalau kamu lihat di dalam gambar rajah ni lah. Kita nampak magnesium tu seolah-olah ia berkurangan. Bentuk dia sudah terhakis. Manakala kuprum bentuk dia menggemuk. Jadi mungkin isim dan isi padu dia bertambah. Okay? Ia mungkin bertambah. Dan kita masih menggunakan larutan kuprum 2 sulfat, CuSO4. Okey, sekarang kita akan tengok separuh daripada gambar tadi. Cikgu tunjukkan separuh saja. Okey, tengok magnesium yang mendermakan elektron, ia akan membentuk magnesium, ion magnesium. Kalau dia derma elektron, dia akan membentuk ion positif magnesium. Jadi bila dia akan larut ke dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Ion magnesium ni tadi akan larut ke dalam larutan kuprum 2 sulfat yang bertindak sebagai elektrolit tadi ya. Jadi magnesium ini akan bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Manakala kuprum akan jadi terminal positif. Jadi elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar dari magnesium. Mesti dari magnesium sebab elektron ia akan bergerak daripada terminal negatif. Okey. Elektron akan mengalir melalui terminal negatif. Magnesium itu adalah terminal negatif tadi. Asyik tersasul di cikgu hari ini. Okay? Jadi elektron yang terbebas itu akan mengalir melalui litar luar dari magnesium kepada kuprum. Ke kuprum yang bertindak sebagai terminal sel kimia, terminal positif sel kimia tersebut. Daripada terminal negatif dia bergerak ke terminal positif iaitu kuprum tadi kan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan gambar rajah bagi separuh dia lagi di sebelah ni. Gambar rajah ni. Okey, gambar rajah separuh daripada gambar rajah tadi ya. Okey. Kita lihat apa terjadi dengan kuprum pula. Elektron tadi tu yang bergerak daripada terminal negatif tadi, elektron dari magnesium tadi diterima oleh ion kuprum 2. Ion kuprum 2 dari elektrolit. Dia terima dari elektrolit. Dan bukannya oleh ion hidrogen, kerana ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Jadi di sini kita akan buat pemilihan. Sama ada kita nak pilih
ion hidrogen ataupun daripada elektrolit. Okey, kita nak pilih ion kuprum ataupun ion hidrogen tadi kan. Tadi kita buat pemilihan ion kuprum sebab ion kuprum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Kalau kita cek di dalam siri elektrokimia tadi, kita akan lihat kedudukan mana hidrogen, di mana kedudukan kuprum. Jadi ia mempengaruhi keelektropositifan dan pemilihan kita dalam memilih di mana dia patut terima ion dari elektrolit. Okey, rasanya sampai sini sajalah pembelajaran kita hari ini sebab bahagian ni memang sangat pendek sel kimia kalau berbanding dengan sel elektrolit tadi tu. Sel kimia ni sangat pendek saja, dia just penerangan tentang bagaimana sel kimia ringkas beroperasi ya. Okey, rasanya setakat ini sajalah pembelajaran cikgu dan terima kasih kerana mengikuti cikgu sehingga di akhir.